kita nak belajar sudut majmuk. Okey. Untuk sudut majmuk, formula dia adalah, saya paparkan dekat skrin. Okey, nanti kita akan gunakan formula ini sahaja. Lepas tu kamu perlu tahu membaca formula. Contohnya sin A tambah B. Okey, dia adalah sin A cos B tambah. Disebabkan dekat depan tu simbolnya dekat atas tambah means dekat belakang pun ya, lepas equal pun kita akan guna simbol tambah. Baru betul. Okey, kalau macam contoh kedua, cos A tambah B. Okey, so dia punya hasil kembangan dia adalah sama dengan cos A cos B tolak sin A sin B. Sebab kita masih kena ikut simbol dia tambah. Dekat atas means simbol dekat atas, dekat belakang adalah tolak. So kita kena ikut simbol dia. Atas means atas, bawah means bawah. Okey, so kita tengok satu contoh soalan. Dapatkan nilai sin 120 darjah tambah 45 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Okey, soalan dia tanpa menggunakan kalkulator. So kita akan guna konsep yang kita belajar di 4.4, iaitu nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas. Okey, kita tulis dulu yang ini. Yang ini adalah sin tambah. Okey, kalau sin tambah, formula dia adalah sin A tambah B, maka sin A cos B tambah cos A sin B. Okey, so ini adalah A, ini adalah B, itu maksudnya. Okey, maka sin 120 darjah cos 45 darjah tambah cos 120 darjah sin 45 darjah. Okey, sekarang kita kena identify sin 120 jatuh dekat sukuan mana. Okey, kita counting sikit dekat tepi Kalau sin 120 darjah, dia jatuh dekat sukuan kedua. Sin di sukuan kedua adalah positif. Itu maklumat kedua. Lepas tu, kalau nak dapat sudut khas, maka kita kena tolak daripada 180. That means, sini akan jadi sin 180 darjah tolak 120 darjah. Okey, cos 45 darjah senang je, kita just refer pada formula ini. So, cos 45 darjah adalah 1 per punca 2 kurungan 1 per punca 2 tambah cos 120 darjah. Okey, masih sama konsep dia, kita masih gunakan konsep yang pertama, tetapi untuk cos 120 darjah, cos di sukuan pertama adalah sukuan kedua adalah negatif. Maka negatif cos 180 darjah tolak 120 darjah. Okey, sin 45 darjah kita boleh refer pada formula yang kita belajar hari itu. Sin 45 darjah adalah 1 per punca 2. So, 1 per punca 2. Okey, ini kita akan dapat sin 60 darjah 1 per punca 2 tambah negatif cos 60 darjah 1 per punca 2. Okey, sin 60 darjah adalah sin 60 darjah adalah punca 3 per 2 darab dengan 1 per punca 2. Yang ini positif negatif is negatif. Cos 60 darjah adalah 1 per 2. Yang belakang ini salin balik 1 per punca 2.
Okey, so sini atas darab atas dapat punca 3, bawah akan dapat 2 punca 2. Tolak dengan 1 darab 1 adalah 1. Bawah akan dapat 2 punca 2. Okey, yang ini kita boleh mudahkan lagi sikit. Punca 3 tolak 1 per 2 punca 2. Okey. So, ini saja untuk contoh pertama. Okey, kita tengok contoh kedua. Yang ini kita kena lukis segitiga sendiri dengan value-value yang dia dah bagi. Okey, contohnya jika A 3/5 dan cos B 15/17 dengan A adalah sudut cakar. Cakar means berada di sukuan kedua. Dan B adalah sudut tirus. Sudut tirus means berada di sukuan pertama. Cari nilai A tolak B. Okey, sebelum kita selesaikan atau mencari jawapan untuk nilai sin A tolak B, kita cari jawapan untuk segitiga ni. Okey. A jatuh di sukuan kedua. B adalah di sukuan pertama. Okey, saya gabung je kedua-dua segitiga ni. Mungkin kamu boleh lukis asing-asing. Okey, lepas tu ini sudut, ini sudut. Ini adalah A. Sin A adalah tentangan hipotenus. Tentangan dia 3, hipotenus dia adalah 5. Nak cari jawapan di sini, sebelum cari jawapan di sini, kamu kena ingat di sukuan kedua cos adalah negatif. Oleh itu, sebelahan ini akan jadi negatif. So, bila kamu nak buat labeling dekat sukuan kedua means ataupun di sudut cakar means, pastikan sebelahan sudut adalah negatif. Okey, so 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 punca kuasakan, kita akan dapat 4. Okey, so jawapan di sini adalah negatif 4. Okey, manakala cos B ini adalah B. Cos adalah sebelahan hipotenus dan cos berada di sukuan pertama. Sukuan pertama semua adalah positif. So, 17 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. Bila kita selesaikan, kita akan dapat tentangan dia sebanyak 8. Okey, sekarang kita dah labelkan semua. Sin A kita dah tahu iaitu 3/5. So, cos A kita cari. Cos adalah negatif 4/5. Okey, manakala sin B kita tak tahu, kita nak cari sin adalah tentangan hipotenus dan cos B adalah sebelahan hipotenus. Okey. So, selepas labeling ini kita boleh cari jawapan untuk sin A tolak B. Okey, saya dah mengajar. Kalau ada soalan macam ini, kita kena ikut simbol dia. Sin, bila tolak, kita kena ikut simbol belakang dia, iaitu sin A cos B tolak cos A sin B. Okey, sin A adalah 3/5. Cos B adalah 15/17 tolak cos A adalah negatif 4/5. Sin B adalah 8/17. Okey. 15 darab 3 adalah 45. 5 darab 17 adalah 85. Okey, ini adalah jawapan untuk set pertama ni. Negatif 4 darab 12 adalah negatif 32. 5 darab 17 adalah 85.
Okey, so sekarang kita nak selesaikan ni 45/85 tolak negatif 32/85. So kita akan dapat jawapan 77/85. Okey, itu sahaja. Kalau keluar soalan macam ini, kita perlu label sendiri dan masukkan dalam formula. Okey, ada satu contoh ketiga. Okey, yang ini saya kategorikan sebagai reverse calculation. Kenapa reverse adalah dia nak bagi kamu hasil kembangan dia. Okey, sebenarnya hasil kembangan ini dalam bentuk sin A cos B tolak cos A sin B. Okey, bila kita lihat pada formula, apa yang ada dalam bentuk ini adalah sin A tolak B. Betul kan? Okey, so sin A adalah, kalau kita refer pada sini, A adalah 75. So 75 darjah tolak dengan B adalah 15. So 15 darjah, maka kita akan dapat sin 60 darjah. Okey, so soalan dia tanpa menggunakan kalkulator. So 60 darjah kita boleh selesaikan tanpa menggunakan kalkulator sebab itu adalah sudut khas. So sin 60 darjah adalah punca 3/2. Itu sahaja. Sebab daripada soalan asal, kita cari dulu formula ni apa ataupun formula yang sama dengan, kita cari hasil ringkasan formula dia ataupun hasil kembangan. Formula ini sama dengan yang sin A tolak B. Lepas tu baru kita masukkan value-value, kita cari hasil permudaan dan tanpa menggunakan kalkulator kita valuekan ataupun bagi label. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.